Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, bertemu lagi kita dalam pembelajaran secara maya. Okey, di mana kelas kita iaitu kelas Prinsip Akaun tingkatan 5. Okey, bersama saya iaitu Cikgu Khairi. Okey, so pada minggu yang kedua pada bulan Mei ini kita teruskan lagi iaitu pada bab yang keempat iaitu perakaunan untuk perkongsian. Okey, so kita masih lagi menggunakan kaedah pembelajaran secara maya. Okey, yang pertama ialah pelajar perlu melihat video yang telah diberikan iaitu selama 15 minit. Selepas itu, sebarang persoalan atau pertanyaan kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Okey, dan jangan lupa like page NMTC untuk sebarang maklumat. Okey, jom pelajar. Okey pelajar untuk kelas Prinsip Akaun tingkatan 5 pada minggu yang kedua. Okey, kita sambung lagi dengan tajuk yang keempat iaitu bab 4 iaitu perakaunan untuk perkongsian. Okey, so pada minggu yang kedua untuk hari ini cikgu akan masuk iaitu kamu boleh buka modul kamu. Okey, modul kamu pada halaman iaitu 6 pada halaman 6. Cikgu akan sambung balik iaitu pada halaman 6, kamu boleh buka modul kamu pada halaman 6. Kita sambung balik pembelajaran kita pada minggu yang kedua. So pada halaman yang ke-6, cikgu akan ajar iaitu berkaitan dengan equity pemilik dalam perkongsian. Cikgu highlight tajuk dia kat sini. Kat sini, so cikgu akan terangkan. Pada minggu lepas cikgu dah terangkan iaitu akaun pengasingan untung rugi. So pada minggu ini cikgu akan terangkan iaitu equity pemilik. Equity pemilik dalam perkongsian. Apa dia yang dimaksudkan equity pemilik ni dalam perkongsian? Kita tengok kat sini nota. Dia kata kat sini ialah equity pemilik perkongsian dia merujuk kepada jumlah modal yang disumbangkan perkongsi-perkongsi ke dalam perniagaan serta untung yang diperoleh oleh perkongsi dalam perkongsian. Maknanya equity pemilik ni berapa modal yang disumbangkan oleh rakan kongsi. Maknanya contohnya ada 3 orang rakan kongsi, so maknanya 3 orang ni berapa seorang yang menyumbangkan modal. Tu kita masuk modal lah, dari segi modal equity pemilik. Yang kedua ialah komponen equity pemilik bagi perniagaan perkongsian terdiri daripada dia ada ialah yang pertama ialah akaun modal, yang kedua ialah akaun semasa. So ada dua, iaitu akaun modal dan juga akaun semasa. So maknanya kamu kena buka akaun modal dan juga akaun semasa. Yang ketiga ialah, so cikgu akan terangkan satu persatu. Dalam akaun modal, apa yang perlu ada dalam akaun modal? Cikgu highlight kat sini ialah akaun modal. Dalam akaun modal, akaun modal menunjukkan kedudukan modal yang disumbangkan oleh para perkongsi. So maknanya dalam akaun modal tu berapa? Contohnya ada 3 orang nama rakan kongsi, and then 3 orang tu dia akan nyatakan berapa amount modal yang disumbangkan. Boleh? So akaun modal disediakan secara berasingan bagi setiap perkongsi. Maknanya setiap orang kena buka. Contohnya ada 3 rakan kongsi, so kamu kena buka akaun modal 3. Dia tak boleh kamu buat secara sekaligus, tak boleh. Kena asingkan akaun dia. So maka 3 buah akaun modal akan dibuka. Akaun modal perkongsi dikreditkan dengan jumlah modal awal yang disumbangkan atau modal tambahan yang dilakukan oleh perkongsi berkenaan. So maknanya akaun modal ni dia dikreditkan dengan jumlah modal awal lah. Boleh belajar. Itu berkaitan dengan akaun modal. So, apa yang penting dalam akaun modal, kamu kena ingat. Kamu kena buka akaun modal kalau ada 2 perakan kongsi, 2 akaun modal kamu kena buka lah. Boleh belajar. Seterusnya kita pergi kepada akaun semasa. Dalam akaun semasa,
Apa yang penting kat sini? Okey, apa yang penting dalam akaun semasa? Okey, akaun semasa ialah akaun yang menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap perkongsi dan tuntutan perkongsi terhadap perkongsian. Okey, apa-apa permasalahan tuntutan rugi ke, maknanya kamu kena buat akaun semasa lah. Okey, so butiran tuntutan firma perkongsian terhadap perkongsi, bahagian debit. Okey, untuk bahagian debit dia mesti ada ambilan, faedah atas ambilan, pengasingan untung rugi iaitu kongsi rugi lah. Okey, manakala butiran tuntutan perkongsi terhadap firma perkongsian bahagian kredit, ingat, bahagian debit dia ada ambilan. Ambilan, lepas tu ada faedah atas ambilan, lepas tu ada pengasingan untung rugi dan juga tiga sahaja item di sebelah debit. Manakala di sebelah kredit pula ada faedah atas modal. Kamu ingat kat sini dia ada faedah atas modal. Seterusnya ialah gaji perkongsi belum bayar. And then gaji iaitu yang ketiga ialah faedah atas pinjaman. Yang keempat ialah bonus perkongsi belum bayar, dan last sekali ialah pengasingan untung rugi kalau dapat untung. Kalau rugi belah debit, kalau untung belah kredit. Yang ni secara teori cikgu terangkan. So untuk lebih faham, kamu pergi halaman yang ke-7. Kamu tengok halaman yang ke-7. Ini ialah format equity pemilik. Yang inilah kamu kena sediakan nanti. Akaun dia ni contoh iaitu equity pemilik dalam perkongsian. Ini merupakan contoh akaun yang kamu kena buka lah. Boleh. Inilah akaun semasa perkongsi. Cikgu terangkan tadi ada di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. So format dia macam biasa. Tajuk dia ialah akaun semasa perkongsi. Lepas tu di sebelah debit dia, cikgu kena ada ambilan kan. Kamu tengok kat sini. Ada ambilan. Lepas tu ada faedah atas ambilan. Lepas tu pengasingan untung rugi. Kat mana kamu ambil pengasingan untung rugi ni? Yang tadi yang minggu lepas cikgu dah terangkan, kamu buat akaun pengasingan untung rugi kan. Kamu tengok kat situ kamu dapat rugi ke untung. Kalau kamu dapat rugi, kamu letak di sebelah debit. Ambil amount tu. Boleh. Manakala di sebelah kredit pula, yang pertama ialah faedah atas modal. Faedah atas modal, faedah atas pinjaman belum bayar, gaji belum bayar dan juga bonus kalau ada ataupun allowance belum bayar. Lepas tu pengasingan untung rugi, kalau kamu dapat untung baru kamu letak belah kredit. So maknanya pengasingan untung rugi ni dia ada satu saja. Kalau kamu masukkan dua-dua belah, so secara automatik akaun semasa kamu salah. Ini contoh. Ini contoh sebab apa ada debit dan kredit, sebab bagi kita tahu kat sini ialah penerangan kat sini. Dia kata, cikgu highlight kat sini ialah ini untuk kongsi rugi, yang ni ialah kongsi untung. So kamu ingat, kalau untung masuk sebelah kredit, kalau rugi masuk sebelah debit. Boleh? Cikgu harap kamu faham dia punya format itu akaun semasa. Yang ni penting. So yang kedua ialah kamu kena buka akaun semasa. Boleh pelajar. Seterusnya kita pergi kepada cikgu harap kamu jawab soalan ni nanti. Seterusnya kita pergi kepada muka surat yang ke-8 iaitu yang ni yang selalu ditanya dalam kertas 2. So cikgu highlight kat sini ialah penyata kewangan perkongsian. Yang ni first kamu buat pengasingan untung rugi. Yang kedua kamu buka akaun modal dan juga akaun semasa. And then selepas itu ialah kamu kena buat penyata kewangan perkongsian. Yang ni lah selalu masuk dalam peperiksaan. Ini contoh soalan. Cikgu akan terang secara detail kat sini ya. Tolong dengar dan faham. Catat mana yang penting ya. Ini contoh soalan. Complete lah ni. Cikgu akan baca contoh kat sini. Kamu beri perhatian ya. Hak dan am adalah perkongsi dalam perkongsian hak im ya. Perjanjian perkongsian adalah seperti yang berikut. So ni dia punya perjanjian dia. Ada 4 perjanjian perkongsian dia. Yang pertama ialah faedah atas pinjaman. Cikgu highlight kat sini ialah faedah yang pertama.
Okay, ni ambil perhatian Okay, faedah atas pinjaman perkongsi sebanyak 8% setahun. Okay, perjanjian yang kedua ialah faedah atas modal 10% setahun. Okay, seterusnya ialah gaji. Okay, gaji tahunan hak dan am adalah 7,800 dan 9,800 masing-masing. Okay, so maksudnya kat sini ialah gaji dia berbeza. Okay, untuk dua rakan kongsi ni gaji dia berbeza. Okey, yang keempat ialah untung dan rugi dibahagikan di antara iaitu hak dan am mengikut nisbah iaitu sebanyak 3:2. Yang ni saya cakap tadi, akaun semasa ikut nisbah dia. Contoh kat sini ialah nisbah 3:2. Okey, maklumat perakaunan yang berikut diperoleh untuk tempoh perakaunan berakhir 31 September 2013 ya. Okey, inilah butir perakaunan dia. Okey, yang ni maklumat macam biasalah dia beritahu. Okey, so pada 1 Januari 2013, okey, akaun modal. Okey, so akaun modal dia bagi tahu dah iaitu dua orang rakan kongsi. Rakan kongsi yang pertama ialah 40,000, rakan kongsi yang kedua ialah 30,000. So maknanya nisbah dia adalah 3:2 lah, tak sama sebab rakan kongsi yang pertama dia menyumbang sebanyak 40,000. Manakala rakan kongsi yang kedua dia menyumbang hanya 30,000. Okey, so manakala untuk akaun semasa, rakan kongsi yang pertama ialah 3,900, yang kedua, rakan kongsi yang kedua ialah 2,800 di sebelah debit. So maknanya kamu kena rekod sebelah debit nanti. Okey, pada 31 Disember 2013, okey, so item yang ada kat sini ialah yang pertama ialah pinjaman. Okey, pinjaman rakan kongsi yang pertama ialah 1 Julai. So maksud kat sini ialah kamu kena kira dia start pada 1 Julai tapi dia tempoh perakaunan dia 31 Disember. Maknanya kamu akan start pada 1 Julai lah. Sebanyak 5,000. Okey, boleh belajar. Cikgu harap kamu faham ya. Okey, so okay, ni semualah keterangan dia. Okey, so kamu tengok kat maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan dikata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013 masih belum mengambil kira. Okey, maknanya dia tak ambil kira iaitu faedah atas pinjaman dan juga susuk nilai kelengkapan kedai sebanyak 10% atas kos. So maknanya kamu kena kira balik sebab dia tak ambil kira lagi. Okey, iaitu yang pertama ialah faedah atas pinjaman, yang kedua ialah susuk nilai kelengkapan kedai sebanyak 10% atas kos. So dua-dua ni kamu kena kira balik. So soalan yang pertama ialah anda dikehendaki menyediakan akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey, so kamu kena buat akaun pengasingan sebab kamu tahu untung atau rugi. Yang kedua, kamu kena sediakan akaun semasa setiap berkongsi dalam bentuk beruangan. Yang ketiga ialah penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember. Okey, yang ni soalan lengkap. Daripada pengasingan untung rugi, kamu kena buat akaun semasa, last sekali kamu kena penyata kewangan. Okey, boleh belajar. Okey, so kita tengok dulu yang pertama ialah contoh kat sini ialah pengasingan untung rugi. Okey, kamu tengok kat sini ialah tajuk ialah perkongsian, nama perkongsian siapa, lepas tu tajuk ialah akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2013. Okey, so bermula dengan untung rugi. Okey, untung rugi macam biasa kamu kena tolak. Okey, ambil amount ni tolak berapa and then dapat kat sini. Okey, lepas tu tolak faedah atas modal. Okey, faedah atas modal dan juga gaji perkongsi. Okey, gaji perkongsi tahunan tahunan sebab dia nyatakan tahunan lah. So kamu kena kira dapat kat sini. Lepas tu kamu akan dapat 43,090. Okey, lepas tu barulah kamu masuk dalam akaun semasa. Akaun semasa ikut nisbah. Nisbah 3:2. So maknanya kiralah 3/5 darab dengan 45,090. So dapat nisbah untuk rakan kongsi yang pertama. Manakala rakan kongsi yang kedua. So maknanya kamu akan dapat sifar kat sini. Okey, kamu akan dapat sifar lah kat sini. Okey, seterusnya kita pergi kepada akaun semasa. Okey, akaun semasa. Okey, so kamu kena record akaun semasa Tengok sebelah debit dan juga sebelah kredit. So kat sini dia buat dua kolom kerana dua rakan kongsi. Okey, boleh belajar. Okey, lepas tu tengok di sebelah kredit. Okey, dalam sebelah kredit dia ada baki bibi. Okey, faedah atas modal, gaji belum bayar. Okey, faedah pinjaman dan juga pengasingan untung rugi. Kita tengok pengasingan untung rugi dia masuk di sebelah kredit.
Okey, kenapa dia masuk dalam kredit? Sebab dia dapat untung. Okey, boleh belajar. Okey, seterusnya kita tengok penyata kewangan. Okey, ini format dia. Okey, so cikgu harap kamu tolong kaji balik contoh ini berdasarkan keterangan cikgu ni. Okey, so first dia akan mula dengan aset bukan semasa. Okey, premis, kelengkapan semualah, kena ambil semua kos, ambil susut nilai terkumpul, lepas tu totalkan dia berapa. Okey, lepas tu ada aset semasa, yang ni familiar. Okey, kamu dah tahu dah format dia apa kan. Okey, yang penambahan ialah kat bawah ni, iaitu kamu kena tambah iaitu akaun modal, ikut rakan kongsi berapa and then akaun semasa berapa. Okay, and then masuk liability bukan semasa berapa. Okay, make sure kena sama. Okay, kat sini ialah 132790, 132790. So, maknanya betul lah dia punya penyata kewangan dia sebab dah imbang. Okey, boleh pelajar. Okey, so cikgu harap kamu tengok balik muka surat 8 ni, tolong kaji balik. And then kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp. Okey? Sebab apa penting soalan ni? Sebab dia banyak situasi dia akan bagi nanti. Okay, so kalau kamu dah faham, nanti kamu tengok muka surat 9. Okay, cikgu nak kamu buat soalan muka surat 9 nanti and then kita bincang dalam grup WhatsApp nanti. Boleh belajar iaitu Siti dan Ros. Okay, boleh belajar. Okay, cikgu harap kamu faham untuk kelas pada minggu ini, pada minggu yang kedua ni. Okay, nanti pada minggu yang ketiga cikgu akan masuk iaitu macam mana kita nak gubahkan perkongsi ni. Okay, kalau kita nak bubar pun kita ada akaun kita sendiri. Okay, boleh belajar. Okay, cikgu harap kamu buat latihan nanti pada muka surat 9 ya pelajar. Okay, so cikgu stop kat sini dulu. Cikgu harap kamu faham penerangan cikgu ya. Okay, cikgu sudahi dengan kelas kita dengan okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.